Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya, Cikgu Linda, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, tema keselamatan, tajuk waspada gerakmu, standard pembelajaran 2.3.1, membaca dan meneliti kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat rumusan. Objektif, pada akhir pengajaran, murid dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan melengkapkan 3 daripada 4 maklumat dalam peta pokok untuk membuat rumusan dengan betul. Kriteria kejayaan, murid dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan melengkapkan 3 daripada 4 maklumat dalam peta pokok untuk membuat rumusan dengan betul. Okey anak-anak, kenapa tadi tontonkan, cikgu tayangkan kat kamu video ragut tadi? Sebab kita punya tajuk kita hari ni adalah waspada gerakmu. Okey anak-anak, jadi kamu boleh rujuk buku teks halaman 56. Kamu boleh ambil buku teks dan kamu tengok, kamu baca. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, waspada gerakmu. Okey, kita nampak kat sini kan. Kita nampak apa ni kat sini ni? Pandai, kita nampak ada polis kan? Okey, ada anggota polis lah. Okey, mari kita tengok. Apa berlaku ni? Mari kita baca sama-sama ya. Inspektor Syarul telah diundang sebagai penceramah oleh Kelab Pencegahan Jenayah SK Seri Damai. Beliau telah menayangkan beberapa slide ceramah tentang jenayah ragut. Okey anak-anak. Ini siapa? Ini pandai. Ini adalah Inspektor Syarul. Siapa jemput Inspektor Syarul ni? SK Seri Damai. Kenapa SK Seri Damai jemput beliau? Pandai. Okey, bagi ceramah tentang jenayah ragut. Pandai nak-nak. Okey, kita tengok slide-slide yang ditayangkanlah oleh Inspektor Syarul ni. Okey, kita tengok yang pertama. Di manakah jenayah ragut kerap berlaku? Dekat mana jenayah ragut kerap berlaku? Kita tengok yang pertama. Lorong yang gelap, kawasan yang sunyi. Yang ketiga, bahagian tepi jalan, iaitu akses mudah kepada penjenayah motosikal. Yang keempat, kawasan berhampiran dengan mesin teller automatik, ATM lah. Jadi jenayah ni kerap berlaku dekat mana? Ni dekat 4 tempat ni lah. Jadi kita kena elakkan daripada 4 tempat ni. Kalau kamu cakap, cikgu, macam mana nak elak pergi mesin ATM? Mesin ATM ni kan nak pergi ambil duit. Boleh, tapi kena berhati-hatilah. Okey, kena berhati-hatilah. Jadi 4 tempat ni memang terkenal lah. Ini adalah jadi tempat yang terlalu kerap berlakunya kes ragut lah anak-anak. Okey, kita tengok slide yang kedua. Okey, bagaimanakah jenayah ragut boleh berlaku? Bagaimana jenayah ragut boleh berlaku ni? Okey, okey. Yang pertama, membawa beg tangan dan beg duit secara sambil lewat. Yang kedua, memakai barangan kemas yang menonjol. Yang ketiga, leka menggunakan telefon. Ini adalah golongan sasaran lah ni. Golongan sasaran. Golongan sasaran yang nak jadi mangsa kes ragut. Golongan sasaran untuk menjadi mangsa ragut ni lah.
yang membawa beg tangan dan beg duit secara sambil lewa. Orang yang memakai barangan kemas yang menonjol. Maksud dia macam mana? Pakai barang kemas tu. Dah pakai barang kemas banyak kan. Kemudian pakai pula t-shirt tangan pendek. Jadi bahayalah kan. Kemudian leka menggunakan telefon bimbit. Macam mana? Macam tadi. Adalah bawa beg kan, bawa beg. Kemudian duk main telefon bimbit tu senyum-senyum. Itulah tak peka kan. Jadi inilah golongan sasaran ni yang boleh jadi mangsa jenayah ragut ni. Okey, kita tengok bagaimana panduan pencegahan kes ragut. Bagaimana nak langkah-langkah kita nak elak daripada menjadi mangsa kes ragut. Yang pertama, sentiasa peka akan situasi sekeliling. Maksud dia kamu kena tengoklah situasi sekeliling tu. Kalau kamu pergi ATM kan, kamu teman mak kamu ambil duit dekat ATM tu. Mata kamu tu kena liarlah sikit. Tengok orang yang mencurigakan tu, cepat-cepat bagi tahu kat mak kamu. Kan? Yang kedua, pastikan perjalanan kamu mudah akses kebahagiaan yang lebih selamat. Jalan dekat tempat yang jauh lebih selamat. Yang ketiga, sentiasa membawa wang secara minimum. Apa maksud dia tu secara membawa wang secara minimum? Maksud dia tu kalau kamu nak pergi kedai, janganlah bawa, contohlah cikgu bagi contoh. Kalaulah kamu nak pergi supermarket, kamu hanya nak beli pampers adik, kamu cuma nak beli apa lagi? Nak beli peralatan sekolah kamu macam pensel, macam buku, apa semua tu. Janganlah bawa sampai RM5,000, RM10,000. Kan? Bawa yang agak-agak cukup je untuk beli barang. Yang keempat, jangan dedahkan barangan kemas dan barangan berharga kepada pandangan umum. Ni, pesan dekat kakak-kakak kamu, pesan dekat mak-mak kamu. Kalau nak keluar mana-mana, pakai barang kemas tu jangan tonjol. Nanti dah boleh makan dekat luar ni kan. Okey, boleh makan dekat luar. Pi sintin tangan baju tu sampai ke siku. Nak tunjuk barang kemas. Kemudian pakai cincin pula banyak. Lepas tu rantai pula pakai tudung ikat kat belakang tu bagi nampak rantai 2 3 4 jenis rantai tu. Kan dah mengundang kes ragut. Betul tak? Jadi jangan pertontonkan barangan kemas tu. Cakap dekat mak, cakap dekat kakak, cakap dekat adik sebab bahaya ya anak-anak. Okey. Jadi ini. Okey, yang pertama ni, ini adalah lokasi sasaran lah anak-anak. Ini adalah lokasi sasaran. Lokasi sasaran kes ragut di mana. Jadi kena berhati-hatilah. Yang kedua ni apa? Yang bagaimana jenayah ragut boleh berlaku ini merupakan golongan sasaran. Golongan mangsa tu macam mana? Yang ketiga ni, panduan pencegahan kes ragut ni adalah langkah-langkah keselamatan yang kamu perlu ambil berat. Okey, anak-anak. Jadi kita tengok. Okey, kita tengok pula. Kamu boleh buka buku teks lagi. Halaman 57. Okey, kamu buka muka surat 57. Okey, kita tengok. Selepas ceramah, kelab drama SK Seri Damai membuat persembahan drama tentang kejadian kes ragut. Jadi dia selepas ceramah tadi tu, selepas ceramah inspektor tadi tu, SK Seri Damai ni buat persembahan. Okey, buat persembahan drama. Okey, persembahan drama tentang kejadian kes ragut. Okey, kita tengok watak pencerita, polis, Puan Lela, mangsa ragut. Okey, Puan Lela, mangsa ragut, Encik Zaki dan Puan Zila, suami isteri. Tempat lokasi kejadian di tepi jalan. Okey, kita baca
Seorang anggota polis sedang membuat rondaan. Beliau melihat seorang wanita sedang menenangkan wanita yang menangis. Okey. Polis. Apakah yang telah berlaku, Puan? Puan Zila. Beliau nyaris menjadi mangsa ragut. Polis. Bolehkah Puan beritahukan nama dan ceritakan kejadian yang berlaku? Puan Leila. Nama saya Leila, anak perempuan Rawi. Saya berjalan kaki ke kedai. Ketika saya keluar dari persimpangan jalan, tiba-tiba seorang penunggang motosikal cuba meragut beg tangan saya. Saya bernasib baik kerana semasa pergelutan, pemandu kereta telah berhenti dan membantu saya. Encik Zaki. Ya, Tuan. Saya ternampak seorang penunggang motosikal yang mencurigakan sedang menuju ke arah Puan Laila. Situasi itu saya nampak jelas kerana Puan Laila berjalan dari arah yang bertentangan. Saya membunyikan hon. Kami juga menjerit supaya peragut itu lari. Puan Zila mengiyakan keterangan suaminya. Polis. Terima kasih. Tindakan Encik Zaki memang bagus. Begitu juga Puan Leila. Berjalan dari arah yang bertentangan. Kita perlu sentiasa peka akan persekitaran. Jika berjalan sendirian, elakkan laluan yang sunyi dan gelap. Jika tiada pilihan, kamu mesti ditemani orang lain. Baiklah Tuan, pesanan Tuan akan saya ingat. Okey. Anak-anak, okey ini dia melakonkan balik. Melakonkan balik kejadian kes ragut. Kan. Okey, kamu tengok dekat sini. Siapa yang hampir jadi mangsa kes ragut? Pandai. Puan Laila lah kan. Puan Laila ni hampir menjadi mangsa kan. Puan Laila pergi mana? Pandai. Puan Laila pergi ke kedai. Okey. Siapa yang nak meragut Puan Laila? Pandai, penunggang motosikal. Okey, tapi berjaya tak penunggang tu ragut Puan Laila? Tak berjaya. Kenapa? Pandai sebab Puan Laila berjalan dari arah yang bertentangan. Pandai, dia berjalan dari arah bertentangan. Maksud dia Puan Laila jalan, kemudian kereta-kereta boleh nampak kan? Siapa yang nampak? Pandai Encik Zaki dengan Puan Zila. Okey, jadi Puan Zaki dengan Encik Lela ni nampak. Dan nampak apa mereka buat? Pandai. Mereka bunyikan hon. Jadi itu adalah cara untuk mengelak berlakunya kes ragut lah ya anak-anak. Okey anak-anak, jadi sekarang apa tugasan kamu? Okey, tugasan kamu sekarang adalah kamu perlu lengkapkan maklumat dalam peta pokok di bawah. Okey, kamu lukis peta pokok ni. Lukis dalam mana? Lukis dalam buku pemahaman. Okey, tulis tarikh, tajuk, hari ni, tarikh, tajuk. Okey, kamu tulis, kemudian kamu buat peta pokok. Okey, kita tengok. Lokasi sasaran. Tadi kita dah baca tadi dekat muka surat 56 tadi kan? Muka surat 56 tadi ada lokasi sasaran. Ada 4 lokasi sasaran. Kes samun, kes ragut. Masukkan dekat sini lokasi sasaran tadi kan? Okey. Kemudian golongan sasaran. Ada 3 golongan sasaran tadi pun ada dalam slide yang Inspektor Syarul bentang tu yang muka surat 56 yang kita baca tu. Ada 3. Okey, tulis golongan sasaran siapa. Okey, sebab berlaku
apa ragut. Sebab-sebab berlaku ragut. Ada juga. Ada juga dalam teks tadi tu. Sebab-sebab berlaku ragut tu apa? Membawa beg tangan dan duit secara sambil lewa. Lagi? Apa lagi? Memakai barangan kemas yang menonjol. Itulah lah apa lagi? Okey. Kemudian yang nombor 3 adalah langkah-langkah keselamatan. Okey, apa perlu yang kita buat untuk mengelakkan daripada jadi mangsa ragut? Okey, anak-anak setelah lengkapkan peta pokok ini, buat rumusan dekat bawah ni. Rumusan kes ragut berlaku akibat maafkan cikgu nak. Rumusannya kes ragut berlaku akibat apa agak-agak? Mengapa kes ragut berlaku? Pandai, kelalaian kan? Jadi, kamu buatlah rumusannya kes ragut berlaku akibat kelalaian mangsa yang tidak peka akan keselamatan diri dan harta benda. Tulis balik dalam ni. Okey, ini adalah latihan pertama kamu lah. Lengkapkan di dalam buku pemahaman. Okey anak-anak, seterusnya. Okey, aktiviti kedua kamu adalah menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks. Okey, ini juga dalam buku pemahaman ya. Okey, tulis tarikh, hari, tajuk dan arahan. Kemudian selang satu baris, buat soalan nombor 1. Apakah drama yang telah dipersembahkan oleh kelab drama SK Seri Damai? Cara nak jawab macam mana anak-anak? Nak masuk jawapan terus ke? Tidak. Jawab dengan cara jawab yang betul ya anak-anak. Okey. Kamu tulis balik yang ni. Drama yang telah dipersembahkan oleh kelab drama SK Seri Damai ialah baru masukkan jawapan. Okey, nombor 2. Selang satu baris buat nombor 2. Siapakah nama mangsa yang telah diragut dalam drama ini? Nak buat macam mana? Pandai. Masukkan dulu jawapan. Siapa dia? Kemudian salin mangsa yang telah diragut dalam drama ini. Okey. Siapakah nama mangsa yang telah diragut dalam drama ini? Masukkan jawapan. Ialah mangsa yang telah diragut dalam drama ini. Okey, garis jawapan. Selang satu baris. Bagaimanakah kes ragut ini boleh berlaku? Salin balik yang ni. Kes ragut ini boleh berlaku. Okey. Kerana masukkan jawapan. Okey anak-anak. Lepas tu garis jawapan kamu. Selang satu baris soalan nombor 4. Nyatakan tips yang boleh digunakan untuk mengelakkan kita menjadi mangsa ragut. Cara jawab. Pandai. Salin balik ni. Tips yang boleh digunakan untuk mengelakkan kita menjadi mangsa ragut. Apa dia jawapan? Masukkan jawapan. Okey anak-anak. Jadi ada 2. Okey, 2 aktiviti lah ya anak-anak. Okey anak-anak. Jadi tugasan kamu ada 2. Aktiviti pertama dan aktiviti kedua. Aktiviti pertama, lengkapkan maklumat dalam peta pokok. Kemudian yang kedua, lengkapkan jawab soalan pemahaman. Okey, dua-dua aktiviti itu adalah di dalam buku pemahaman. Anak-anak, bila dah siap, tangkap layar aktiviti latihan kamu tersebut dan hantarlah dekat cikgu. Okey anak-anak, tapi cikgu harap sangat kamu tengok video cikgu, kamu fokus.
Cikgu tak mau kamu tak fokus. Kalau kamu tak fokus nanti, kamu tak tahu nak jawab macam mana. Jadi cikgu harap sangat kamu fokus. Lepas tu, kamu tengok video cikgu, kamu buka buku teks. InsyaAllah kamu akan faham. Jadi anak-anak, cikgu rasa sampai di situ saja dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.